Sejujurnya sebelum mereka berkuasa, ya, kita khawatir. Kerana itu kita rasakan mungkin bukan mungkin lah, telah pun dijadikan senjata untuk memastikan mereka mendapat kuasa di Putrajaya. Tetapi setelah mereka berkuasa di Putrajaya, kekhawatiran kita itu sebenarnya hilang. Sebab apa hilang? Sebab bukan sahaja mereka tak mampu untuk meyakinkan masyarakat bukan Islam bahawa mereka menjaga semua rakyat Malaysia, tetapi mereka juga secara asas gagal meyakinkan masyarakat Melayu Islam juga bahawa mereka boleh menjaga masyarakat Melayu Islam juga. So, secara automatik kekhawatiran itu dah hilang apabila mereka berada di Putrajaya. Dalam hal ini, saya melihat hikmah lah, walaupun ketika langkah Sheraton itu kita rasa bahawa agak sakit dan perit ketika mandat rakyat dirampas sedemikian rupa, tetapi apabila mereka telah menunjukkan belang mereka sendiri setelah setahun lebih kerajaan ini berkuasa melalui slogan penyatuan ummah dan lain-lain, tetapi hakikatnya bukanlah seperti mana yang mereka slogankan sebelum. Kegagalan demi kegagalan, dengan keadaan mereka tak mampu bawa ataupun deliver apa yang mereka janjikan ketika awal mereka mengambil alih kerajaan. Jadi saya fikir, ya, mereka gunakan itu sebagai senjata, tetapi apabila mereka telah gagal, sebenarnya senjata itulah yang menjadi bumerang, yang menjadi yang menembak mereka kembali. Kerana selepas pada ini, bukan sahaja masyarakat bukan Islam ataupun masyarakat bukan Melayu ataupun non-bumi yang akan bertanya kepada mereka, tetapi masyarakat Melayu Islam juga akan bertanya kepada mereka, setahun lebih kamu berkuasa, apa yang kamu buat untuk menjaga hal-hal yang sensitif kepada orang Islam seperti hal judi dan lain-lain inilah. Jadi saya fikir dalam hal ini PAS, UMNO dan juga Bersatu berdepan dengan trust deficit, berdepan dengan satu keadaan di mana penyokong yang selama ini nak melihat bahawa mereka membawa sesuatu yang baru untuk dimensi politik yang mereka harapkan, tetapi akhirnya pengharapan itu lebu apabila mereka telah gagal waktu di memegang kuasa. Jadi saya melihat kekhawatiran itu hilang dan hari ini mereka terpaksa menjawab kembali apa yang telah mereka lakukan sepanjang setahun setengah, dan saya fikir itulah yang harus dilakukan dalam konteks pembangkang ataupun masyarakat civil society yang lain, iaitu sentiasa menyemak dan imbang agar kerajaan hari ini bukanlah menjadi sebagaimana yang mereka slogankan itu, tetapi menjadi sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tetapi kalau kerajaan bertanggungjawab pun mereka tak boleh nak jadi, maka saya fikir itu adalah hujah yang paling baik untuk mereka secara keseluruhannya surrender dan juga menyerahkan kembali mandat itu kepada rakyat yang telah memilih pada PRU yang pertama. Sebenarnya dalam situasi sekarang ni, saudara, orang Melayu ni tak kisah pun soal penyatuan ummah tak menyatu ummah sekarang ni. Orang Melayu sekarang ni tengah susah. Realitinya orang tak kira lah orang Melayu ke orang Cina ke orang India ke, tengah susah. Nak bincang penyatuan ummah tapi mereka tak boleh nak meniaga, duit tak masuk hari-hari. Bank call setiap bulan, suruh bayar kereta, suruh bayar rumah, nak bincang penyatuan ummah apa? Sebab tu hari ni, politik sekarang ni, dia dah tak kisah dah soal nak menyatu ummah ke, tak menyatu ummah ke. Yang lebih penting sekarang ni, rakyat fikir macam mana nak survive. Sebab tu hari ni pada saya, siapa-siapa, mana-mana parti politik, even Wak Imat UMNO ataupun PAS ataupun Bersatu yang masih lagi nak gunakan slogan politik lama ni, dia akan gagal. Mereka akan gagal sebab rakyat, khususnya orang Melayu dah tak percaya dah. Dah tak percaya dah. Kan? Kalau mereka masih jadi pembangkang hari ni mungkinlah adalah asas untuk rakyat percaya itu. Tetapi mereka dah jadi kerajaan dan tiga-tiga parti yang memegang banyak jawatan dalam kerajaan ini adalah parti Melayu. Menteri pun ramai orang Melayu, tapi masih juga gagal. Mereka nak cakap apa? Jadi sebenarnya tak ada merit. Pada saya, slogan ataupun jargon penyatuan ummah yang dijual waktu jadi pembangkang ini, apabila mereka dah jadi kerajaan, langsung dah tak ada merit untuk mereka kekal berkuasa. Hari ini orang Melayu ke, Cina ke, India ke tengah susah, dan dalam kesusahan inilah sebenarnya mereka mencari parti mana, orang politik mana ataupun
bukan sekadar orang politik, sesiapa sahaja yang boleh membantu mereka. Sebab tu hari ni yang popular pun dalam soal bantuan ni bukan orang politik pun. Saudara Ustaz Abid Liu, kalau orang Kajang tu mungkin familiar dengan Uncle Kentang yang biasa membantu. So pada saya hari ini rakyat umumnya nak orang yang boleh membantu mereka, bukan hanya sekadar berjanji. Pada saya lah, saya nampak groundnya begitu. Yang boleh jumpa mereka tanpa birokrasi bantu. Sebab tu hari ni kalau beberapa bulan yang lepas orang politik seperti YB Steven Sim viral dengan bantuan yang dibuat, bukan sebab dia tu Cina ataupun bukan sebab dia tu ahli politik DAP, bukan, tapi sebab apa yang dia buat. Apa yang dia buat itu orang nampak sebagai jujur, telus, benar-benar nak membantu tanpa perlu birokrasi yang menyusahkan rakyat, macam mana kita nak beratur ambil vaksin sekarang ni. Jadi pada saya, dalam situasi sekarang ni, rakyat bukan nak dengar sangat tentang soal slogan-slogan retorik ini, tak nak. Rakyat nak tengok kamu dah buat apa dan kamu boleh buat apa. So pada saya, soal penyertaan rumah ni adalah satu, kalau PAS ataupun UMNO ataupun Bersatu masih lagi nak gunakan slogan ini, pada saya silakanlah. Mereka boleh gunakan, silakan. Kan, kalau mereka beranilah, kalau mereka rasa orang Melayu akan tertipu lagi apa yang mereka cuba nak jual, silakan. Tapi pada saya, kalau mereka start guna slogan ini, akan terselah lah kegagalan-kegagalan mereka sewaktu mereka jadi kerajaan. Jadi pada saya, sekarang ini di ground, rakyat nak tengok orang, individu, pihak yang boleh bantu. Kalau itu adalah orang politik, maka okeylah, akan dapat sokongan lah. Kalau itu adalah orang yang bukan orang politik, mereka tetap akan menyokong walaupun bukan dalam bentuk undi. Sokongan moral, support, dana daripada mereka yang mungkin agak berduit ketika waktu susah.